Hai there, this is Exclusive Hana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa khabar semua? So, Syawal akan berpartner dengan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, Wal. Apa khabar, Wal? Kat mana tu? Kat rumah. Kat bilik. Okay, Wal. Apa malam ni kita akan ada sesi kan? Sesi apa malam ni kita, Wal? Okey, hari ni insyaAllah kita ada sesi bersama Coach Hijau dan Coach Sheila lah kan. Personal branding. Personal branding. Kita bersama dengan Coach Hijau dan Coach Syawal lah. InsyaAllah hari ni saya akan kongsikan. Waalaikumsalam. Apa khabar Kak Kasmawati? Sihat? Kak Ma ni dekat JB dulu. InsyaAllah tengok muka tu ada ingat-ingat Yang sikit ada dah. kulit putih ni. Ingat tak? Nampak. Kat Skudai. Kat Skudai, ya. Kalau tahun apa 19 berapa? 19 bulan berapa? Bulan 12, 10. Akak Tahun bisnes- 2000 rasa. Bisnes apa, Kak? 2020. Bisnes apa? 2019. Ya, Kak Bang. buat bisnes apa? Kenapa? Dia jak suami akak tu. Mak Kak buat admin bisnes tu apa? lepas tu tak boleh tak ada kat mana penat sangat tak boleh nak on kamera. Tak apa. Terima kasih Kak datang hari ini. Terima kasih banyak. Okey, kamu tu itulah ada benda kat luar dulu nanti orang buka je lagi lah videonya. Okey. Okey Kak. Terima kasih. Coach Hijau bersiaran dari mana tu? Daripada hotel kat Melaka. Saya tak boleh nak tukar. Dia punya belakang background tak ada. Jadi kalau saya tukar background saya jadi macam ni ya. Jadi Alimunan lah, Holoman lah. Kalau main lah kita kan. Okey, jadi saya terpaksa yalah. Okey je background ni cantik je. Betul. Saya bisa bersiaran langsung daripada MS Hotel di Melaka. Ekro. Okey, apa khabar semua? Kita nak dengar siapa yang ada kat dalam ni dan juga yang berada di live boleh komen di ruangan komen di dalam Zoom dan juga di dalam komen di live di page Invoing. Boleh dengar tak suara saya? Kalau boleh dengar chat sikit dan kenalkan diri daripada mana? Letak je kat dalam chat tu. Nanti saya baca-bacakan. Apa khabar Kak Raja Bidan? Ni antara orang-orang yang konsisten berada di live kita Iwan kan? Kak Raja Bidan ada berapa orang yang kita kenali lagi? Siapa lagi kalau Syawal perasan? Nama-nama Kak Raja Bidan. Lepas tu Nurul Dawani, Yuyo. Betul, Nurul Dawani. Yes. Kak Atin baru. Kak Atin baru ya. Selamat datang Kak Atin. Terima kasih Kak Atin. Terima kasih. Kita lagi di page. Sekejap saya buka page Evoing sekejap. Page Evoing. Ada buka page Evoing Wan? Ada perasan tak? Sekejap, saya check sekejap. Tuan Awang, Assalamualaikum. Saya Tuan Awang dari Jitra Kedah. Orang Kedah ada Coach Hijau dari orang Kedah. Oh, okey. Ada orang Kedah saya baru je balik daripada Kedah bukan di Kedah di sempadan di negeri Kedah di Sungai Petani. Saya di Kepala Batas Bertam. Kak Atin dari Bangi. Oh, Kak Atin jiran kita lah Kak Atin. Kak Atin ni dia Bangi baru saya- pindah Bangi Coach Hijau. Oh, ya ke? Dimaklumkan dalam grup tadi, betul Kak Atin kan? Kak Ain dari Teras Jenang jiran juga. Bangi yang Teras Jenang ni sebelah je. Okey. Baik. Terima kasih kerana berada di live malam ni. InsyaAllah kita ambil masa yang singkat untuk kita kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan
berkaitan tajuk yang seperti mana yang kita canang-canangkan kan. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, kita ada program Evoing Talk Show setiap Rabu malam. Setiap Rabu malam. Ini dah ke berapa kali ke berapa dah Wal kita buat? Kali kelima. Kali kelima. 4-5. Kita ada tajuk Alhamdulillah. integrated marketing kita dah buat. Kita dah buat tajuk apa lagi? Kita dah buat integrated marketing kita dah buat. Marketing Lepas Canvas. tu, marketing canvas kita dah buat. Lepas tu, Kita buat. ada apa dengan database? Macam mana nak uruskan database kita dah buat kan. WhatsApp business. So, hari WhatsApp business betul lah. WhatsApp business yang kita buat. Banyak tajuk-tajuk kan kita dah buat dah. Kat Atin nanti boleh tengok dekat kita punya page sebelum Syawal turunkan rakaman-rakaman video tu. Syawal dia standby je tu sebab tak lama lagi nanti video-video tu akan menjadi sebab video tu video 2 jam yang bermanfaat. Mungkin dia setakat ni free, mana tahu akan datang dia akan berbayar pula kan. Okey, baik. Sebenar raya ni kan. So malam ni kita akan share tentang personal branding. Saya akan kongsikan sedikit sebanyak pengalaman yang ada lah. Tak sebanyak, sedikit pengalaman saya ada berkaitan dengan personal branding. Bagaimana saya menaikkan branding saya yang tak adalah sehebat mana pun orang-orang di luar sana buat personal branding. Tapi alhamdulillah lah saya tahu apa yang saya buat. Saya tahu apa branding yang saya ingin naikkan. Dan alhamdulillah setakat ni kalau di Google type nama saya Ijul Lufi, satu page Google tu memang nama saya je lah. Kalau type nama saya, nama gelaran saya ataupun nama DIC, semua memang satu page tu nama saya je lah. Okay. So alhamdulillah sedikit sebanyak tu follower juga ada kan. Tuan-tuan boleh juga follow saya Ijul Lufi di Facebook dan juga Ijul Lufi Evolusi di Facebook page. Baik. So, malam ni kita nak kongsikan tentang tentang strategi macam mana nak buat personal branding. Adakah personal branding itu penting atau tidak? Sila jawab dekat chat kalau siapa boleh respon dengan saya, respon sikit. Penting atau tak ni personal branding ni? Coach Ijul, sambil-sambil tunggu diorang respon ni, ada orang bagi salam dekat Coach Ijul dekat Facebook. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah gerangannya tu? Siapakah gerangan tu kan? Waalaikumsalam, Tuan Sazali. Tuan Sazali. Apa khabar Tuan Sazali? Kan? Apa khabar? Kita tengok. Okey, Sofia Natasha dah respon. Siti Nurfadila, Zainul. Dia baru pun ada. Okay. Sofia Natasha ni satu kelas dengan saya tadi. Oh ya ke? Dia mantap. Mantap. Oh, itu dia. Oh, Sazali ada. Okay, terima kasih Sazali respon. Okey, baik. Yang lebih penting. Okey, betul. Dia adalah macam nama kita kan. Macam nama kita kan. Kak Atin. Macam nama kita kan. Lahir, ayah kita pilih nama dulu pergi daftar. Personal branding tu apa coach? Bagus soalan Lina tu. Personal branding tu apa? Baik. So personal branding adalah membrandingkan diri kita. Membrandingkan personal kita. Iaitu apa? Kita nak brandkan, nak orang kenal diri kita ni. Bila orang kenal diri kita, senanglah. Dia macam bisnes lah. Bisnes ada brand, maka diri kita juga ada brand. Personal kita ada brand. Ada brand lah. Ada brand Wal? Okay. So bila kita boleh buat personal branding, maka mudahlah sebab platform-platform yang kita ada platform kita ada platform secara personal, kita ada platform bisnes. Contoh macam Facebook ada Facebook personal, Facebook juga ada Facebook bisnes. Okey. Ada orang kata penting kan, ada orang kata dia tidak berapa penting kan. Jadi sebenarnya jawapan dia bergantung kepada bagaimana orang itu suka kan nak bawa diri dia dalam bisnes dia. Sebab kebanyakan personal branding ni digunakan di dalam bisnes kan. Kenapa saya ada dua pandangan di situ? Sebab
ada certain orang yang menjalankan bisnes, dia tidak mengetengahkan langsung personal branding. Kita ada banyak sahaja bisnes-bisnes yang berjaya, personal branding owner dia tidak pun kita kenal, tidak dikenali pun. Itu maksudnya Lina lah. Sebab kalau personal branding ni kadang kita boleh tengok orang-orang yang buat personal branding. Contohnya kalau kita famous contohnya lah Datuk Ali Shukri kan. Dia pengasas D-Herb. Dia punya produk brand dia D-Herbs. Tapi dia buat personal branding. Bila dia buat personal branding, maka orang cepat kenal dia, maka orang cepat kenal brand dia. Itu sebenarnya antara matlamat utama orang buat personal branding. Supaya orang-orang yang bisnes-bisnes yang baru kan, sekarang ni pula peluang untuk membuat personal branding ni lebih cepat kan, lebih mudah orang kenal. So orang akan associatekan, kita kena faham kenapa orang menggunakan personal branding, sebab bisnes ini dia tidak ada human kan. Nama brand ni dia tidak ada human. Contohnya macam Nestle, Milo, D-Herbs, Evoin, dia bukannya manusia. Manusia dia suka attach dengan manusia. Lagi dia ingat dengan manusia, lagilah dia mudah terattach dengan sesuatu produk. Sebab tu personal branding dia mempercepatkan proses brand itu tu dikenali. That's why kebanyakan orang banyak menggalakkan untuk orang buat personal branding. Adakah dia wajib? Dia bukanlah jatuh hukum wajib. Dia menjadi satu dia macam satu keperluan yang antara setengah-setengah orang. Sebab ada orang kata, oh saya tak suka personal branding. Saya buat bisnes dah lama, okey je. Company saya, kedai saya ada dekat 80 cawangan satu Malaysia. Buat apa saya buat personal branding? Pun okey juga. Kan? So bergantung kepada objektif masing-masing bila masuk dalam bisnes. Ada orang dia memang suka ketengahkan diri dia. Dia memang suka kehadapan. Dia memang akan rasa dihargai. Dia akan rasa seronok bila orang kenal dia sebagai seorang business owner. So why not dia jadikan dia personal branding. Ada orang dia suka belakang tabir, dia buat kerja kat belakang je. So apa yang dia buat, dia naikkan brand dia, lepas tu dia lantiklah siapa-siapa yang mewakili dia punya syarikat. Itu yang berlakunya, ada duta syarikat dan sebagainya. So still juga ada seseorang yang mewakili syarikat tu. Sebab ingat manusia dia tak boleh associate dengan something yang tidak bernyawa. Dia rasa macam dia tak suka. Contoh kita kan, kita nak deal, nak beli produk, kita nak jumpa orang, kita nak pergi kedai, kita nak cakap dengan orang, kita kurang kan, kita akan rasa kurang selesa, terutama orang Melayu kita lah. Kita lebih suka deal dengan orang. Bila orang tu kita akan rasa puas. Sehinggalah keadaan norma baru ni, barulah orang mula menerima bagaimana nak berurusan dengan robot kan, deal dengan online, deal dengan robot, deal dengan kedai boleh dengan robot. Sebab apa? Norma baru. Tetapi kalau ikut secara generalnya, kebanyakan orang masih lagi lebih suka kan, berurusan dengan manusia. So that's why bila berurusan dengan manusia ni, personal branding ni sangat penting. Sebab apa? Kau pergi dengan ni, beli dengan dia memang puas hati, dia layan kau baik apa semua. So dia pun sebut nama, beli dengan katalah dengan Syawal Sales Boom punya ni. So dia memang kalau apa-apa nak buat ni, nak tanya tentang info tentang panggil usahawan, boleh tanya dengan Syawal Sales Boom contohnya lah kan. Okay. So ni adalah dipanggil personal branding. Personal branding balik pada soalan, ada orang tanya penting ke tak penting. Penting bagi setengah orang yang sukakan dirinya ke hadapan untuk dikenali. Tapi bagi orang yang dia rasa dia tidak ada keperluan, dia boleh je mengetepikan personal branding, tetapi dia kena betul-betul push dia punya produk ataupun company branding. Ingat branding ni ada banyak lah. Company brand, product brand dan juga personal brand. Macam tu. So kalau ada orang dia nak menaikkan ketiga-tiga ni, dia kena usahakan untuk menaikkan ketiga-tiga ni. Ada orang dia juga dia memilih personal branding dan product branding. Company dia tak ketengah pun. Orang tak tahu pun pasal company dia. Yang tahu brand dia dengan diri dia sendiri. So bergantung kepada bagaimana strategi anda dalam perniagaan anda sendiri. Clear ke? Setakat ni ada soalan?
So berapa ramai kat sini suka nak buat personal branding? Tulis kat sini, tulis kat dalam chat tu saya. Kan? Kalau tak suka maksudnya anda salah kelas. Kan? Sebab ini kelas nama pun personal branding, datang-datang saya tak suka personal branding. Lepas tu masuk kelas ni. Dia macam tak kena lah kan. Okay, terima kasih respon Kak Raja Bidan, Anis, Lina, Syawal, Yuyu, Kak Kasmawati, Kak Ain. Okay. So, malam ni kita ambil masa yang ringkas. Ya. Ada soalan, kita ada soalan dari kita punya infoing page daripada Zainul Riza Intan. Kalau untuk yang baru nak naik brand, untuk cari ejen, minta cadangan coach. Gitu. Nak cadangan cari ejen ke? Cadangan buat personal branding ni. Kalau untuk yang baru nak naik brand dia, nak cari ejen, minta cadangan. Macam mana tu Cik Puan Zainul Riza? Kurang jelas. Nak minta cadangan untuk macam mana nak cari ejen ke ataupun nak tanya pasal apa kan? Kalau tanya macam mana nak cari ejen, nanti kita kena cari satu lagi masa tentang ejen. Baguslah topik tu. Macam mana mencari ejen. Tapi kalau ada kaitan dengan personal branding, minta tolong susun balik soalan tu. Contoh personal branding. Okey, nanti kita akan pergi kupas lebih dalam lagi. Contoh personal branding, contoh tu lah. Datuk Ali Syukri adalah personal, orang ingat nama dia. Orang ingat personality dia. Contoh lagi, siapakah personal figure yang tuan-tuan boleh ingat yang dia berjaya mempersonalkan branding dia. Dia yang berjaya membrandingkan personal dia, mempersonalkan branding dia. Yang berjaya membrandingkan personal dia. Contohnya yang paling kita kenal, Nilofa, Datuk Sri Vida, betul tu Kak Ain. Lagi apa lagi? Siapa yang anda kenal? Ni contoh-contoh lah Lina Azwan Ali, Rizal Man, personal branding. Rizal Man personal branding ni sampai ke brand dia. Sajad. Sajad. Chef Wan. Chef Wan ni personal branding dan jadi bila kita nampak orang-orang macam ni, bila dia dah ada personal branding, dia ada dua. Satu orang yang dia produk, dia keluarkan produk dulu, lepas tu dia naikkan branding dia, and then produk dia pun terviral lagi sebab dia punya branding dia. Ada orang memang dia dah branding dia memang dah power dah. So bila dia produk tu memang tumpang je branding dia. Contoh-contoh yang situasi ni macam ni adalah Nilofa. Dia dah ada nama dia, dah ada branding dia sendiri. Jadi bila dia buat produk dia naik sekali dengan dia. Lebih mudah. Chef Wan dia dah ada nama dia sendiri. So bila dia ada, katalah dia buat bisnes, produk dia lebih mudah naik. Khairul Aming, betul kan? So ni semua nama-nama ni. Dr. Azizan Osman, mereka terkenal dengan berjaya menaikkan apa ni? KHM. KHM apa? Penulisan siapa? Saya berlupa nama dia. Kan? Yang guru penulisan tu kan? Okey. So itulah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa yang kita malam ni kita nak belajar apa strategi yang kita boleh develop untuk menaikkan branding kita. InsyaAllah sedikit sebanyak saya akan kongsi. Biasanya personal branding ni orang yang dah terkenal coach. Tidak Lina, personal branding ni bila dia menaikkan branding dia berusaha strategi menaikkan dia punya personal dia, maka orang akan nampak dia, maka terkenal lah dia. Maksudnya branding dia tu dilihat lah. So hari ni kita nak belajar macam mana orang boleh mula kenal kita. Mungkin selama ni kita punya kenalan kita baru dalam 100 orang. So orang yang dah terkenal ni sebabkan personal branding dia power setelah dia develop kan. Sudah dia develop dengan macam-macam strategi, makin lama daripada 100 menjadi 1000, 1000 pada 10,000, 10,000 kepada 100,000, 100,000 kepada 1 juta. Kita nak bila lagi ramai orang yang kenal kita, itu tandanya personal branding kita menjadilah. So hari ni, malam ni kita nak belajar strategi macam mana kita nak lebih dikenali. So bila kita lebih dikenali, maka orang akan mula kenal kita. Especially at least dia ada beberapa fasa. Fasa pertama, kita dikenali oleh kita punya rakan-rakan biasa, circle kita saja. Maksudnya personal branding kita orang nampak,
Oh, kalau nak belajar pasal penulisan, kau belajar dengan ni. Kawan-kawan kita je kenal. Oh, kalau kau nak belajar, nak tahu tentang nak masak sedap ni, kau nak masak resipi yang bagus ni, kau tanya dengan dia. Itu baru personal branding kita ni di kalangan kawan kita yang kecil-kecil tu lah. Orang akan dikenali sebagai apa. Lepas tu kita nak kembangkan kita ni kepada yang lebih lagi. Yang berkaitan dengan kita punya bisnes kalau kita buat bisnes. Kita nak kalau kita menjual produk makanan, orang mula kenal kita. Oh, kalau kita pergi produk makanan, jual produk makanan sejuk beku ni, orang akan ingat dia ni. Kita nak macam tu. Kita nak orang kata, okey, kalau nak pergi kedai western, kau pergi dengan ni dia owner kepada kedai western sekian-sekian. Orang associatekan kedai kita dengan personal branding kita. Yang tu dia dah lebih berindustri. Yang lebih besar lagi, bukan industri kita saja yang kenal, malah lebih besar lagi. Contoh-contoh macam nama-nama yang besar ni lah. Macam Chef Wan, macam Nilofa, macam Datuk Ali Shukri, Datuk Subida. Personal branding dia dah level tinggi lah. Maknanya memang dia berjaya naikkan ke tahap yang lebih besar lagi, luas capaian dia. So, kita bermula daripada ini, kita nak menampak sedikit sebanyak at least kita nak pergi sampai melepas satu tahap dalam kategori industri kita ni orang kenal. Macam tu lah. So macam saya banyak dalam bidang latihan. InsyaAllah bila sebut tentang keusahawanan, banyak agensi-agensi mula ambil saya sebagai coach, business coach. Bila sebut tentang training, saya dah mula dikenali. Bila tanya orang ni, bila usahawan dia pergi dengan satu trainer lain, lepas tu sebut nama, alhamdulillah ada yang mula mengenali saya. So kita nak macam tu juga. Macam mana tuan-tuan dalam industri, orang nak tuan-tuan at least tuan-tuan dalam industri bisnes ni, orang mula kenal anda. Okay? So macam mana nak buat benda tu? Malam ni kita akan belajar. Adakah anda sudah bersedia nak belajar sesuatu? Tanya sikit Wal, apa nak cakap? Itulah, ada rasanya mereka dah sangat-sangat bersedia. Ni ada soalan daripada Sofia Natasha. Dia tanya, Sofia tanya, sebagai newbie, coach boleh share tips untuk develop personal branding kita? Macam Datuk Vida, saya ingat akan karakternya lucu dia. Cara dia present produknya dan dirinya, lagu dia. Dia orang Sabah, dia ikut dialek orang Sabah. Dah macam bukan Sabah bunyinya. Dah Sabah campur Aceh dah ni kan. Aceh. Okey. Memang malam ni lah kita nak kongsikan dah benda tu dah. So malam ni saya akan kongsikan strategi, nama strategi dia strategi MAPS. Kita tulis sikit, MAPS. Apa tak keluar ni? Ya. Kau silap sorry belakang tu. Okey. Host disable participant screen sharing. Alamak, siapa dah host saya ni? Dah ya. Okey. Malam ni kita akan belajar tentang MAPS. Ada nota kita akan belajar tentang Kenapa pula ni? Oh, patutlah. Okey. MAPS. 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 Ini yang kita akan belajar pada malam ni lah. M yang pertama, M itu yang kita nak belajar adalah bila kita nak buat personal branding, kita kena ada mindset. Kan? Kita kena ada mindset yang jelas. Apa maksud mindset ni? Maksud dia adalah kita tanya balik pada diri kita. Kenapa kita nak buat personal branding? Apa motif utama kita nak buat personal branding? Jangan ikut-ikut orang. Kenapa saya perlu buat personal branding? Sila tulis dekat chat tu. Kenapa tuan-tuan nak buat personal branding? Agak-agak kenapa? Kenapa? Apa tujuan orang buat personal branding ni? Kalau boleh dikongsikan.
Siapa-siapa yang boleh chat dekat sini, apakah kenapa anda nak buat personal branding? Supaya customer lebih mengenali saya dan produk saya. Okey. Nak bagi, Andy kata nak bagi orang trust, betul kan? Syawal nanti alert juga dekat Syawal tolong tengok-tengokkan juga kat dalam page Okey, nanti alertkan saya. Supaya customer percaya, supaya orang kenal kita and build trust. Okey, okey. Tujuan di orang page, di page orang Adi Sofia kata untuk tanam ingatan orang pasal servis kami sebelum orang lain. Betul, betul. So tu semua yang sepatutnya kiranya anda ada keluarkan satu malam ni, tengok balik apa yang kawan-kawan share. Ini antara sebab utama orang mindset yang perlu kita letak adalah supaya customer lebih kenal diri saya dan produk saya. Supaya orang mula percaya dengan saya. Kadang-kadang sebab level orang di dalam media sosial terutamanya, dia panggil marketing funnel. Marketing funnel ni maksudnya level know, level like dan level trust. So orang nak ambil masa percaya, nak percaya kita sangat-sangat ambil masa. Jadi kadang-kadang orang baru je kenal kita, baru tahu tentang kita punya kedai Shopee, baru tahu tentang page kita. Proses untuk percaya ni ambil masa. Tetapi kalau kita cepat kita buat personal branding, orang jumpa kita saja, orang punya level trust tu lebih cepat. Okay? So, know, like dengan trust. Ini sangat-sangat membantulah. Okay? Untuk memastikan orang trust dengan kita ni, kita kena ada satu mindset yang utama adalah kita ketepikan dulu apa yang kita nak ni semua ni. Nak orang kenal kita ni, supaya orang kenal kita ni, ya kita nak, tetapi kita kena ada satu mindset, dia panggil mindset beri. Ini yang ramai orang dia tidak betul-betul manfaatkan ni. Mindset kena ada mindset beri, memberi. Bila kita terlalu ada mindset dapat, kita lupa mindset beri, kita akan rasa penat. Kita nak orang kenal kita. Kita nak orang tahu pasal kita. Kita nak orang percaya dengan kita. Kita nak orang apa lagi? Tahu tentang produk kita. Kita nak. Bila kita nak, kita kejar benda kita nak, kadang-kadang susah nak dapat. Tapi bila kita beri, kita mindset nak beri sesuatu, orang customer akan datang sendiri. Orang yang kita nak, insya-Allah dia akan datang sendiri. So tak salah seperti mana yang tuan-tuan tulis tu, tapi dalam masa yang sama dia kena dibalancekan dan dia kena diutamakan adalah mindset beri dalam personal branding. So kalau anda tengok orang-orang yang kita tak nak belajar dengan cara personal branding yang yang pada kita tak kena, tak sesuai dengan kita. Ada orang dia menaikkan personal branding dengan negatif punya strategi. Pada saya bukan orang yang nak kita suka meraih populariti dengan kaedah negatif. Kita nak dalam kaedah positif orang kenal kita. Contoh coach, maksud apa? Kita kena beri macam mana? Kita kena beri manfaat. Kita kena beri konten, kita kena banyakkan sharing, kita kena beri kongsi pengalaman, kita kena beri ilmu. Itu maksud beri. Kita nak orang kenal kita. Kita nak beri sesuatu yang bermanfaat kepada mereka. Apakah manfaat yang kita ada? Apakah pengalaman yang kita ada? Apakah ilmu yang kita ada dalam diri kita yang kita nak kongsikan kepada orang lain agar orang lain bermanfaat? Sebab manusia bila ada di luar sana, dia sukakan sesuatu yang bermanfaat. Bila banyak manfaat dia dapat, dia akan mula secara tidak langsung akan memviralkan kita, akan memperkenalkan kita kepada orang lain. Clear dekat situ? So mindset pertama, mindset kita, kalau kita nak dapat satu, saya nak bawa satu mindset yang betul-betul akan merubah kita punya landscape personal branding anda. Bila kita nak sesuatu, kita mesti beri sesuatu. So apakah yang kita ada dalam diri kita yang kita boleh beri kepada orang lain? Lagi banyak kita beri, lagi banyak kita dapat. What you give, you get back more. Tuliskan dekat dalam chat tu, what you give, you get back
more. Dalam Quran pun mengatakan macam tu, kan? Bila kita beri sesuatu, kita infakkan sesuatu, dia seperti menanam sebiji benih. Benih itu akan berkembang kepada 10 tangkai akan 7 tangkai akan mengeluarkan lagi 100 lagi biji buah, menjadi 700. So tak salah untuk kita, mindset kita adalah memberi. So itu yang tuan-tuan kena ingat. Itu yang pertama, mindset. Yang kedua, mindset yang kedua yang kita nak kena tahu adalah mindset dia adalah itu membawa kepada apa? Win. Win yang pertama, win yang kedua, win yang ketiga. Okay. Apa maksud win yang pertama? Win yang pertama adalah kita menang dekat diri kita. Kan? Kita katalah, kita mulakan dengan yang utama dulu. Kita nak menang kepada Tuhan kita, kan? Allah. Maksudnya bila kita buat personal branding, adakah personal branding yang kita buat tu ikut seperti mana yang ditentukan olehnya, mengikut syariat? Ada orang dia buat personal branding tetapi dia sanggup melanggar apa yang disuruh oleh Tuhan kita semata-mata dia nak jadi diri dia tu popular. Kita tak nak macam tu. Ada orang dia sanggup macam contohnya daripada dia menutup ni, dia buka aurat dia, contoh semata-mata dia nak dapatkan populariti, orang mula kenal kita. So ini dipanggil dia tidak win kepada Allah. Win yang kedua adalah win kepada kita punya target customer kita. So apakah manfaat yang kita nak berikan pada dia? Ini yang saya kata beri. Kat sini win ni kita kena beri. Barulah win mindset kat dia adalah win kepada kita. Diri kita. Diri kita ni adalah kita yang dapat lah. Maksudnya dapat kat kita, customer pun dapat sesuatu, Allah memang confirm ikut seperti mana yang Allah mahukan. Seperti mana yang agama kita mahukan. So, bila kita ada ketiga-tiga ni, kita buat personal branding, alhamdulillah kita on track. Okay. So, tu adalah pertama. Dia panggil mindset. Okay. Yang kedua, kita dah pergi pada M tadi kan? M, mindset. Yang kedua, A adalah saya. Coach proceed ni ada soalan daripada si Puan Lina. Contoh win kepada target customer. Coach, diskaun ke? Bukan. Win pada tu adalah mindset dia memberi. Kalau nak bagi diskaun, as long as dia ada elemen beri, okey, Lina. Diskaun tu adalah salah satu cabang lah. Antara yang Lina boleh beri, apakah kepakaran yang Lina ada. Lina sekarang buat bisnes apa? Boleh share sikit Lina dekat chat. Okay, boleh kuih. Okay, so kuih. So Lina boleh sharekan resepi kuih contohnya, ataupun tips macam mana nak memastikan kuih ni makan 7 cara macam mana nak makan kuih dengan sedap contohnya. Anything yang kita boleh kongsikan yang boleh mendapat manfaat kepada orang. Contoh itu maksudnya manfaat kepada target customer kita lah. Customer yang siapa? Customer yang suka makan kuih. Customer makan kuih ni apa yang dia suka. Mungkin kita boleh sebab bila nak kongsikan kepada orang ni, kita nak beri kepada orang, dia ada banyak cara untuk kita beri, kan? Okay, ada banyak cara untuk kita beri. Bagus soalan tu. Pertama, kita boleh beri dari sudut fizikal. Fizikal ni fizikal. Kita beri dari sudut kalau kita ada duit, kita bagi duit. Kita nak bagi diskaun ke, kita boleh bagi diskaun. Kita nak bagi hadiah, kita boleh bagi hadiah, kan? Kita nak bagi free gift, kita boleh bagi free gift, kan? Okay. Kalau kita tak boleh bagi dari sudut fizikal, kan? Kita boleh juga beri dari sudut intelektual, kan?
Oh. Intellectual ni adalah dari sudut ilmu yang kita ada. Kemahiran yang kita ada, skill. Kita boleh share. Ataupun dari sudut emosi. Kita nak beri apa? Kita nak beri emosi ni, kita beri emosi-emosi yang positif. Contohnya kita doakan kesejahteraan orang, kita bagi kata-kata motivasi, ya. Ini memberi dari sudut emosi. So ini adalah tiga. Physical, intellectual dengan emotional. So ni antara ni lah. Ini akan empat-empat ni dia melambangkan kita punya, dia panggil spiritual kita yang kuat. Apa saya punya tak keluar pula. Spiritual. S dia yang terakhir adalah dipanggil spiritual. PIES. Bila spiritual kita kuat, maka kita punya perasaan untuk memberi PID ni adalah tinggi. Kita selalu mengutamakan apa manfaat yang kita boleh beri pada orang dari sudut fizikal, intelektual maupun emosi kita. Okey? So benda yang berilah. Setiap hari kita kena tanya pada diri kita, apakah satu manfaat yang aku boleh beri kepada orang lain. Jadi bila kita banyak beri manfaat, orang akan mula mengenali kita. Walaupun kita bukannya niat kita nak orang kenal kita, tapi disebabkan kita banyak beri manfaat kepada orang, orang akan mula kenal kita. Okay? InsyaAllah. So, next. MA, analysis. Okay. Baru kita pergi kepada analysis. Apa yang kita nak analisis? Bila kita nak buat personal branding, pertama adalah menganalisis diri kita dulu. Okay. Apakah analisis yang kita nak buat? Yang pertama, kita boleh tengok kepada dia panggil kita kena tanya, tengok kekuatan kita. Kekuatan kita ni tengok apakah kita punya, saya panggil ni ni saya punya teknik untuk kenal diri lah. Dia panggil sesiku. Okay. S adalah strength. Anda kena tuliskan dekat kertas apakah kekuatan yang anda ada sekarang. E, experience. Apakah pengalaman-pengalaman yang menarik yang tak semua orang boleh lalui yang anda lalui. Okay. S, skills. Apakah kemahiran-kemahiran yang anda ada. Kemahiran ini tak semua orang ada. Contohnya menganyam ketupat adalah kemahiran. Timbang bola adalah kemahiran. Kemahiran bercakap. Public speaking adalah kemahiran. So kita kena senaraikan apa kemahiran kita ada. Walaupun sekecil-kecil kemahiran, tapi contoh kemahiran memasak pun adalah kemahiran. Kemahiran merasa pun adalah kemahiran, skill. So setiap orang dia daripada kecil ni dia ada benda yang dia suka fokus pada sesuatu yang membuatkan dia mahir. Jadi anda nak kena senaraikan apakah kemahiran anda. Ada orang dia ada kemahiran melukis. Ada orang dia ada kemahiran, banyak macam-macam kemahiran yang kita boleh explore dalam diri kita kan. So senaraikan kemahiran anda. Yang seterusnya adalah interest. Apakah yang anda minat? Contoh minat apa? Interest ni contohnya dia minat memancing, minat main bola, minat memasak. So senaraikan kan. K, knowledge. Apakah ilmu yang anda tahu? Ada orang dia ada background account, ada orang dia ada background engineering, ada orang dia ada ilmu tentang ilmu wahyu. So anything berkat ilmu yang kita ada. Ilmu dan kemahiran adalah hampir sama, tetapi ilmu adalah yang kita ada, kita belajar dan kita ada ilmu tersebut. Kemahiran bila ilmu itu diamalkan berkali-kali, maka dia menjadi satu kemahiran. Okay? So itu perbezaan ilmu dan kemahiran. Dan U adalah keunikan. Apakah kita punya keunikan yang ada dalam diri kita? Contoh cara kita senyuman ke, kan? Kita punya watak kita ke, kita jenis yang orang yang kelakar ke, ataupun itu yang benda yang
kita mempunyai semangat yang tinggi, orang datang jumpa kita je, orang dapat aura positif contohnya. Ataupun kita unit kita ni kita tak berapa nak tinggi sangat, orang lain semua macam ni kita rendang, itu pun unik juga kan. Anything yang menampakkan kita ni berbeza dengan orang lain, itu pun adalah kita nak menganalisis diri kita. Sebab bila kita dapat analisis diri kita, ini adalah kita punya bullet-bullet untuk kita buat personal branding. Sebab personal branding ni adalah kita kena faham everyone can stand up, but not everyone can stand out. Ramai orang boleh berdiri tetapi tak semua orang boleh menonjol diri. Ramai orang boleh buat bisnes tuan-tuan. Ramai orang boleh berniaga tapi tak ramai orang boleh boomkan dia punya brand dia. Tak ramai orang boleh buatkan orang mengenali dia. Tak ramai orang boleh menjual produk dia. So personal branding dia berjaya pushkan. Contohnya macam dalam ramai-ramai ni orang sedang berdiri di satu kelompok, ramai orang, tiba-tiba ada satu orang terloncat-loncat. Ting 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 ting. Itu dia panggil stand out. Dia menonjol diri. So kita nak macam mana cara yang paling mudah untuk menonjol diri adalah dengan mengetahui tentang ini. Kan? So daripada benda ni kita explore, kita ada something yang kita boleh kongsikan kepada orang lain yang orang akan nampak kita sebagai expert dalam bidang-bidang tertentu. Expert ni nampak macam takut sangat nak jadi expert. Sebab tu saya keluarkan benda ni. At least kita ada sedikit skill dengan tu yang mana orang lain pun tak boleh guna. Orang pun dah nampak kita macam wah, hebatlah dia ni. Oh, baguslah dia ni. Sukalah nak belajarlah dengan dia. So kita nak jadi orang-orang yang macam tu. So explore balik diri kita supaya kita boleh develop diri kita dari situ dan pilih satu dalam banyak-banyak ni. Contohlah senaraikan, kadang-kadang dia overlap kan. Senaraikan. Contohnya kita dapat satu topik kan, kita suka hiking kan. Skill pula berkaitan dengan hiking, suka boleh buat ikatan kan. Lepas tu experience pernah panjat gunung Kinabalu. Contohlah ada satu something yang memang berkaitan dengan hiking ni sangat sinonim dengan diri kita dan ada banyak terlibat dekat dalam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di dalam personal branding kita dalam konten kita di personal kita boleh banyak berkongsi tentang hiking kan. Itu satu bidang yang kita suka kongsi sebab dia menarik orang-orang yang suka dengan perkongsian kita. Kita boleh mulakan dengan itu. Jadi kita dapat kita punya follower kita sendiri. Sebab pada saya personal branding ni kita tak perlu push nak semua orang follow kita. Kita nak orang yang berkaitan dengan industri kita, dengan ada satu lagi yang orang akan ingat kita sebab kita bagus dari sudut apa. Macam tu. Jadi banyakkan kongsi dekat dalam tu. Okey, kita bagi tips macam mana bila nak hiking ni, apa persediaan yang anda perlu buat. Ni bila dah sampai sana, ini yang anda perlu lakukan. Share pula pengalaman sepanjang saya duduk dekat panjat Kota Kinabalu, Gunung Kinabalu tu. Macam ni proses dia, macam mana cara saya bertahan apa semua tu. So ini dia berkongsi. Bila kita berkongsi sesuatu, sebenarnya ada ramai orang yang perlukan kita punya pengalaman. Orang suka membaca pengalaman, orang suka tentang ilmu yang kita kongsikan. Dan sikit sebanyak dia membawa kepada orang mula mengenali diri kita. Itu dia panggil personal branding. Okay, itu salah satu analisis yang kita nak buat. Kalau tak ada kaitan dengan kita jual, tak apa ke coach? Dalam bio boleh letak sisiku, pilih yang paling utama yang kita nak ketengahkan. Mungkin kita banyak yang utama. Itu nanti kita masuk dalam strategi Kak Tin. Maksudnya ada kita kongsikan sebab di dalam page kita mungkin tak boleh war-warkan apa yang tak ada kaitan. Tetapi dalam personal kita kena buat benda tu. Sebab apa? Kita tak nak jadi orang yang terlalu menjual di dalam personal kita. Ini peranan bila kita buat personal branding. Kita tak nak kat personal branding orang menyampah. Kalau bayangkan bila kita nak menarik orang yang
apa kalau kita personal branding, kita asyik cerita pasal bisnes, cerita pasal orang nak like pun takut. Orang yang nak komen pun menyampah kan. Kalau aku komen nanti mesti dia PM aku. Kalau aku like nanti kan kejap lagi kan dia PM aku. Sebab berkaitan dengan bisnes. Tapi bayangkan bila kita ambil gambar dengan makanan, B2B orang apa ni share. So bila lagi banyak orang engage dekat kita punya posting, dia membawa kepada lebih ramai orang boleh lihat kita punya posting tu. So contoh macam tadi cerita pasal hiking ni kan. Kita buat posting tentang hiking. Orang ramai share, bagus, saya suka kongsi. Saya pun ada pengalaman pasal tu apa semua. Banyak tiba-tiba viral. Orang nak sukakan kita punya perkongsian. Lepas tu dia siapa dia ni cerita pasal lelaki ni, baguslah dia ni. Oh, dia pun follow kita. Lepas tu posting lepas tu dia mula nampak, oh dia ni ada jual kuih-kuih tradisional lah dekat Bangi. Oh, menarik juga ni. Sekali-sekala boleh beli dengan dia. Nampak, kita berjaya tarik orang daripada angle yang berbeza. Orang kenal kita dari satu sudut menyebabkan dia kenal kita kepada satu angle yang lain. Coach, saya ada isu dengan nak buat branding. Macam saya cikgu tuition, lepas tu ada juga buat jualan online. Saya tak tahu nak brand sebagai apa dan konten apa nak buat. Soalan serius. Soalan keluar hati ni. Tolong settle kawan. Siapa orang? Saya ada isu dengan nak buat branding. Macam saya cikgu tuition, okay. So macam Farah kata cikgu tuition, lepas tu nak buat jualan online. So tak ada, okey je kan. Banyak kan, yang penting di personal cerita tentang tuition itu, dia ada dua lah. Angle dan konten tu adalah nanti kita masuk dekat bahagian strategi. Saya masuk bahagian strategi lah. Tunggulah Farah, sekejap lagi saya masuklah kat situ. Tapi sekejap Coach Ijul, sebelum tu dekat Facebook, dekat page ada Nazri G. Ahmad. Salam. Terlewat sebab mengaji tadi. Slide journal sebelum ni boleh share. Kita tak ada buat slide kan? Slide journal sebelum ni. Tak ada. Tapi saya ada print screen sikit lah apa yang Coach Ijul share kan. Nanti kita boleh share dekat grup lah. Okay. Yang share Coach tulis tadi kan. Kalau tak tengok je balik dekat page kita. Video kat page kita live. Ni rakaman. Ya betul. Tengok je kat situ. Sebelum Syawal turunkan. Okay. Betul cakap aku pengalaman sini. Kalau posting bukan topik produk memang susah nak dapat like share. Tapi kalau posting kehidupan dan interest memang sudah ada dapat engagement, like, linian dan share. Okay, tak apa Farah. Sekejap lagi saya akan tunjuk apa benda yang boleh ditulis-tulis lagi. So kalau Farah tidur tak dapat lah. Farah tidur je kita turunkan dia punya rakaman live. Kita tak dapat lagi. Okay, baik. So analisis. So settle kat situ, kita dah faham tentang diri kita. So setakat ni tuan-tuan nak kena tulis lah. Lepas tu fikir apa yang paling suka aku nak kongsi. Dalam banyak-banyak sesiku ni, apa yang satu perkara yang memang aku nak suka kongsikan, konsisten cerita tentang topik itu saja. Supaya orang kenal aku pasal tu. Ada orang dia suka fitness. Dia akan cerita pasal makan. Padahal dia tak jual barang fitness pun. Tapi dia buka, katalah dia jual tudung kan. Tapi dia suka diet, dia tahu catur makanan, dia tahu pasal kalori. So, ceritalah pasal benda tu dekat personal branding dia. Jadi dia akan menarik orang-orang yang macam tu. Secara tak langsung nanti dia punya diri dia pun naik sekali dengan branding dia. Kalau jenis bisnes pendapat air macam mana tu? Sama juga Andy. Andy selalu kena explore apakah sesiku yang ada kat Andy dulu. Kita pergi angle yang tu dulu, nanti kita pergi juga yang dekat untuk kita punya bisnes lah. Tetapi cari satu yang kita suka kongsikan kepada orang yang boleh beri manfaat kepada orang lain. Satu benda yang kita bagus. Satu benda yang kita ada suka nak kongsi. Satu benda yang kita minat yang kita nak share kepada orang lain. Explore tu dulu. Dah dapat topik, dah mula explore dia punya konten-konten berkaitan dengan sesiku yang kita ada. Okay. Dan baru kita satu analisis diri kita. Yang kedua adalah analisis kita punya customer segment kita. Kita jual produk kita kepada siapa. Yang ini sepatutnya kalau tuan-tuan buat bisnes memang kena tahulah tentang kita kena tahu
Dari sudut lokasinya, kan, geografi, kan, lokasi, dari sudut umur, jantina, status. Okay, ini adalah demografi. Okay, lepas tu satu lagi dari sudut pendapatan, ya. Dan sosioekonomi. Dan dari sudut gaya hidup ataupun lifestyle, bahasa Inggeris je lah. Dipanggil psikografi. Okay. So kita nak tahu kita ni produk yang kita jual ni kepada siapa supaya kita ni boleh apa yang kita kongsikan kena kepada orang-orang yang macam ni, kan. Ya, bisnes kita ni dia, okay, saya bagi contoh macam Kak Raja Bidan. Kak Raja Bidan katalah senaraikan dia orang yang suka mengurut ni adalah orang katalah umur 25 hingga 35, perempuan, kan. Status fokus pada salah satu segmen dia adalah orang yang berkejaya, kan. Lokasi di kawasan JB, kan, pendapatan medium and upper. Lifestyle adalah lifestyle orang yang selalu sibuk, kan, tak ada masa, pendapatan yang medium upper dan selalu sibuk, tak ada, contoh selalu sibuk dan tak ada masa. So dah tahu dah segmen dia. So orang macam ni, apakah yang kita nak berikan kepada dia? Apa yang kita boleh kita bagi dia suka dengan konten apa yang kita boleh bagi kepada dia. Macam itulah. Contohnya kalau orang-orang kategori macam ni, dia mungkin ada masalah, dia perlukan penyelesaian. Sebab orang-orang ini dia ada masalah dan dia perlukan penyelesaian. So masalah orang ni, katalah orang-orang macam ni dia stres, masalah dia stres. So salah satu dia stres ni adalah dia mungkin boleh datang ke mana tadi? Ke urut lah, kita punya servis. Tapi penyelesaian selain daripada urut, apa alternatif lain yang kita boleh bagi untuk orang macam ni? Kalau dia boleh buat dulu, contohnya okey, katalah kita bagi tips, duduk dekat rumah, okey, kalau anda rasa stres kejap, angkat tangan, letakkan dekat leher, itu picit dekat bahagian beberapa poin dekat sini, tekan. So dia akan mengurangkan ni. Kita nak bagi tahu yang kita pakar dalam bidang tu. Bagi tips tentang bahagian ini, alternatif untuk dia. So bila dia dapat sesuatu, dia dapat hasil, dia kata baguslah tip orang ni, dia dah mula percaya kita. Oh, okey, lepas-lepas ni kalau aku nak urut, pergi dengan dia lah. Sebab dia memang, dia baru ajar daripada jauh pun, aku dah boleh tahu nak buat nak ni. So next nanti kalau pergi dengan dia, lagilah macam-macam dia boleh bantu aku untuk selesaikan masalah stres. Contoh, kan. So, ini adalah konten yang kita boleh dapat, kan. Kita punya customer ada masalah-masalah yang tertentu. Masalah-masalah yang dihadapi tu, kita kongsikan dari sudut apa alternatif yang kita boleh beri kepada dia. Contohnya macam tadilah, kan. Kalau tadi kita, tuan-tuan boleh senaraikan, boleh share. Contoh, okey, katalah Andy. Tadi kita pasal bisnes penapis air, kan. Targetnya katalah orang penapis air ni adalah orang yang medium and upper, orang yang baru, kebanyakannya orang yang ada anak, kan. Kata target ada yang ada anak-anak kecil, kan. Lepas tu umur mungkin 25 ke 35 ke 40, orang yang dah ada rumah sendiri. Contoh, baru beli rumah, dia nak kena ada penapis air kat rumah. So kita dapat gambaran kat sini, orang-orang macam ni apa yang dia suka. Contoh kalau orang yang dia beli penapis air, kita nak target orang-orang yang duduk dekat kawasan perumahan baru. Maksudnya kita nak target orang perumahan baru, dia akan beli penapis air. So orang yang
dia beli pendapat air ni sebab dia nak beli rumah baru. Apa lagi masalah-masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang nak beli rumah baru ni? Oh, dia ada masalah macam mana dia menjaga security. Tips macam mana kita nak jaga security untuk di rumah baru. Macam mana kita apa lagi masalah hadapi? Oh, dia macam mana dia nak menyesuaikan diri dengan tempat baru. Contohnya, okey, kalau anda masuk dekat kawasan taman ni dia ada joint management board. So macam mana kita bagi tips kat dia. So bila dia orang ni dia ada masalah tu, so dia akan cari tentang apa keperluan nak masuk rumah baru. Contohnya, konten keperluan nak masuk rumah baru. Dia pun cari keperluan nak masuk rumah baru. Jumpa kita punya penulisan tentang keperluan nak masuk rumah baru kita. Oh, baguslah, manfaat. Aku dapat manfaat daripada perkongsian Andy ni. Kali dia ni buat apa Bagus betul lah dia suka sharing tentang macam mana tips-tips untuk orang yang nak masuk rumah baru ni. Sekali tengok, dia ada jual penapis air baik aku beli dengan dia lah. Itu cara macam mana kita selalu explore dari sudut customer segment ni, kita keluarkan masalah dia. Dia ada kategori, dia ada masalah-masalah tertentu. Adakah kita berjaya buatkan selalu kongsi penyelesaian untuk masalah dia? Lagi banyak kita kongsikan penyelesaian terhadap masalah dia, maka lebih peluang untuk kita dikenali tu tinggilah branding kita. Itu baru customer segment yang rumah baru tu Andy. Belum customer segment yang ada anak. Sebab penapis air tu, penapis air kan ada jual panas sejuk contohnya lah kan. Okey. Ni untuk orang yang ada anak. Dia malam-malam dia selalu kan susah nak masak air apa semua tu, penapis air memudahkan. Jadi isu dia adalah dia ada anak. So apa lagi konten untuk orang-orang yang ada anak yang kecil ni yang macam tu yang kita boleh kongsikan? Contohnya anak selalu tips macam mana bila anak menangis pada waktu malam. Selalu sebab isu dia nangis nak susu kan. Kita bagi tips anak menangis waktu malam, apa yang kita boleh buat. Apa persediaan untuk kita menghadapi kalau anak-anak menangis pada waktu malam. Sebab mereka ada masalah macam tu. Dan orang yang ada anak yang macam tu je yang akan cari konten tersebut. Dia cari-cari, jumpa pula posting pasal Andy macam mana tips mengatasi anak menangis pada waktu malam. So dia baca-baca, bagusnya manfaat ni. Betul, pastikan anak dalam keadaan selesa dulu sebelum tidur. Yang kedua ni, okey baguslah tips ni. Orang pun share. Lagi orang share, lagi ramai orang tahu. Pergi, ni siapa punya posting ni? Ni Andy. Bila pergi kat Andy pula, dia ni ada jual penapis air. Bagus juga ni. So itu cara dia untuk kita explore apakah masalah yang dihadapi oleh customer segment. Sharekan tentang penyelesaian. So, ada dapat sesuatu tak? Siapa yang boleh dapat pick up? Kalau siapa tak dapat pick up, boleh bagi tahu apa bisnes anda, saya boleh bagi contoh lagi. Supaya boleh catch up tak? Andy, Kak Raja dan yang lain-lain. Boleh nampak apa yang perlu dilakukan. Dapat apa Kak Ain? Kak Ain buat apa Kak Ain? Kak Ain bisnes apa? Okay. So itu barulah jual rempah ayam madu. Okey. Kalau daripada penceritaan saya ni apa yang Kak Ain? Ya. Nur Fadilah dia printing. Mungkin dia minta tolong untuk contohkan printing juga kot. Kenapa dia cakap apa dekat page? Dia tulis printing je. Senang betul something awal. Okey, katalah boleh. Betul lah sebab tanya soalan apa kan. Okey, printing. Printing apa masalah orang-orang yang siapakah orang yang nak buat printing? Kita kena pergi dulu dekat siapa yang orang nak buat printing tu. Orang-orang yang nak ambil printing ni, contohlah kita ambil satu segmen adalah usahawan kan, yang nak buat printing kan, ataupun yang nak buat printing, kita ambil satu segmen kaki tangan kerajaan. So kaki tangan kerajaan yang nak buat satu bahagian yang akan nak buat printing untuk siapa lagi kaki tangan kerajaan, usahawan yang nak buat printing,
Budak college, student. Okay, student lah. Kita ambil contoh student dah. Okay, student. So, student nak printing untuk final exam. Jadi, apa masalah dia? Masalah student adalah antara masalah student adalah dia tak jumpa tempat makan, nak cari tempat makan best kan. Dia malah nak masak. Masalah student, dia stres nak final exam. Jadi, kita boleh kongsikan tips-tips untuk student-student yang katalah kita target college, student college. Ini printing, tapi kita nak tackle orang-orang dia selain dia ada masalah nak printing, student ni juga ada masalah nak makan. Student ni ada juga masalah nak nak final exam kan. Jadi kita boleh attract, katalah kita buat konten nak selesaikan masalah student ni. Salah satu adalah tips menghadapi final exam untuk student-student college contohnya. Faham tak Coach Sheila? Coach Sheila nampak ni? Ulang balik Coach. Okey. Tiba-tiba Coach Sheila yang tanya soalan tu. Kan? So macam ni, bila kita dapat sumber kepada masalah tu, kita dapat dia adalah student akan buat printing. Jadi kita nak serve lagi, nak feed dia, nak bagi dia kenyang. Target utama dia, student ada masalah apa lagi? Student ada masalah, dia nak ada masalah tentang final exam. Student ada juga masalah lapar waktu tengah malam. Jadi kita juga boleh juga bagi bagi penyelesaian kepada masalah-masalah yang mereka hadapi tu. Contohnya tips untuk student menghadapi final exam. So kita tulis kat tu. Jadi bila student dapat baca macam tu, dia pun share, tapi secara tak langsung dia kenal kita ni buat printing. Dia meet kita punya needs, keperluan tu. Jadi dia akan jadi baguslah sebab dia dapat konten tu daripada kita punya perkongsian. Lalas dia kenal kita. Macam tu lah. Oh, dia ibarat macam ni lah Coach Syujul. Dia macam contohnya yang Coach Syujul maksudkan, siapa tadi yang buat printing tadi Wan? Siti Nur Fadilah Ismail. Cik Puan Siti Nur Fadilah kan. Contoh Cik Puan Siti Nur Fadilah ni buat printing. So katakanlah yang ni maknanya ini dah keluar tajuk personal branding Coach Syujul kan. Buat printing ni, buat branding untuk bisnes lah. Consider dia kan Coach Syujul kalau macam gitu. Boleh lah. Tapi dalam masa sama, dia nak buat personal branding untuk diri dia berkaitan dengan bisnes dia. Oh, okay. So nak share dekat personal diri sendiri lah. Sebab dia nak tarik crowd orang student yang kenal diri dia. So bila ramai student kenal diri dia, baru tahu dia ni juga boleh buat printing. So student akan refer pada dia lah bila berkaitan dengan printing sebab dia banyak konten dia menarik student untuk kenal dia. Macam tu lah sebenarnya soalan saya ni nak bagi lagi lebih ramai lagi orang faham sebenarnya. Jadi kalau macam itu bermaksud katakanlah dia pilih memang untuk dikenali sebagai orang yang menjalankan printing ke arah yang untuk student punya industri pada permulaannya kan. Jadi masuk pula waktu tu kempen untuk student. Jadi perbanyak kalau perkongsian dekat kita punya personal tu pasal yang memberi manfaat kepada student supaya student boleh kenal kita. Nanti lama-lama dia follow personal kita, lepas tu nanti dia pun tengok sekali-sekali kita kan ada up sikit pasal business case sekali-sekali dekat personal kita. So dia pun nampak macam gitu. Okay, macam tu lah. Boleh juga share tip jenis kertas atau cara edit foto betul Kak Ain. Kak Ain dah nampak dah gambaran-gambaran tu. Terbaik Kak Ain. Okey dah tu Kak Ain. Lepas tu saja tambah lagi dah ni. Biasa student menghadapi masalah duit, tak ada duit kan. So boleh sharekan juga tips-tips macam mana nak jana pendapatan kan untuk printing. Betul. Terbaik Wan, terbaik. So tu adalah MA. A ada analisis. Okay. Next adalah analisis satu lagi. Untuk diri kita ni, saya patah balik kat diri. Ada soalan daripada Cik Zul sementara Coach Syujul tengah tulis tu kan. Personal branding ni kita sendiri yang declare atau berdasarkan persepsi kita punya follower. Saya bagi personal view saya, nanti Coach Syujul mungkin boleh tambah baik daripada view Coach Syujul sendiri.
pandangan saya, kalau personal branding ini adalah pertama, kalau orang tu dia tak ada buat bisnes apa-apa, contoh Insta famous ke, contoh Syawal jadi influencer kan. Syawal jadi influencer Syawal jadi Insta famous ke lepas ni kan, okay. Katakanlah background Syawal tu dia tak ada nak belum fikir lagi nak buat bisnes. Tapi dia famous mungkin sebab sesuatu dekat Instagram tu. Jadi dia boleh menaikkan personal branding dia. Waktu tu mungkin berkecelaruan sedikit untuk dia berkongsi tentang apa. So dia boleh mencari sesuatu yang dia tengok follower dia balik siapa orang-orang ni dan dia boleh follow yang memberi manfaat kepada orang-orang tu. Itu satu benda lah. Aku Syijul kena mute sekejap aku Syijul. Lepas tu satu lagi adalah kalau kita buat bisnes. Contohnya kalau kita buat bisnes, kalau nak ada relate sikit tentang bisnes kita, maka kita kena tengoklah apa yang related dengan kita, yang sesuai, related dengan bisnes kita yang kita sesuai, yang kita boleh sharingkan dan perbanyakkan dan tambah lagi pula selain daripada bisnes kita tu. Itu satulah. Okay. Yang saya lagi faham lagi, yang saya seronoknya bila cerita pasal personal branding ni, selalulah tanya kat diri sendiri, kita ni nak orang kenal kita sebagai apa? Pandai Coach Syijul dah tulis dekat situ. Kenalah analisis diri. Anda nak dikenali sebagai apa? Itu antara yang menjawab Cik Zul punya soalan. Betul Coach Syijul? Mute, Coach Syijul mute. Kita dikenali sebagai apa? Kan? Yang itu yang kita nak kena pasakkan diri kita ni. Kita nak mula brandingkan diri orang, kita nak membawa kita punya branding apa, kita nak orang panggil kita sebagai apa. Contohnya macam saya memang nak personal branding, orang apa-apa orang panggil saya Coach Syijul kan. So saya akan bawa saya punya brand, saya akan Coach Syijul, okay, salam Coach Syijul kat sini kan. So kita bawa macam tu. Katalah kita nak bawa, katalah Lina, nak tulis Sis Lina. So kita kekalkan karakter kita tu sebagai Sis Lina tu dalam sepanjang masa kita buat branding kita. Biasanya orang yang dah terkenal tu bisa apa pun jadi. Itu salah satu pandangan. Sebenarnya orang tu dia terkenal tu sebab dia punya usaha dia buatkan dia terkenal. Ramai je orang yang term dia adalah dia tak terkenal tapi bisnes dia menjadi. So pada saya bergantung kepada bagaimana dia membangunkan dia punya bisnes lah. Tinggal lagi pada kita ni, kita still lagi tidak terlepas kepada kita boleh berjaya dalam bisnes dengan tujuan dia adalah membawa belajar tentang personal branding. Bagus nak kat FB personal atau FB page course. Kalau nama personal branding, biasanya orang akan buat di personal branding, personal page, personal Facebook. So kalau saya akan buat dua lah. Satu sebab saya ada page company, saya ada page nama saya sendiri, saya ada personal. Saya ada personal Ijul Lutfi, saya ada page Coach Ijul Lutfi Evolusi, lepas tu saya ada page company saya Evoing. So yang saya naikkan branding saya ni di personal saya dan juga di page yang ada nama saya itulah. Macam itulah. So kalau nama personal branding memang kita nak fokus kepada kita punya personal. Maknanya dalam mana-mana platform media sosial pun kita punya personal branding kita kena sama, betul Cik Zul. Mana-mana kita akan bawa supaya tak kisahlah media sosial ke web dekat flyers ke kan, kalau kita nak bawa personal branding kita memang kekalkan nama kita lah dekat situ. Okey, contohnya cikgu contohlah dekat tak seperti kita ada bisnes tapi orang betul Kak Ain kan. Cikgu ni dia dah buat personal branding lah. Kadang dia katalah Cikgu Farah katalah kan. Buat personal branding daripada situ. Mungkin pada peringkat awal dia tak buat bisnes. Tapi dia dah brandkan dengan diri dia sebab cikgu ni dia adalah cikgu yang paling suka kongsikan tentang macam-macam tentang ilmu untuk tentang matematik mudah katalah kan. So dia naik orang kenal kita sebab dia banyak memberi kan. Contoh macam betul. Cikgu Fazli kan dia naik dengan dia memberi banyak kan. So
kita perasan kalau mana-mana orang-orang yang follower dia ramai, dia punya kekuatan memberi dia terlalu tinggi. So bila dah branding, lepas tu dia nak jual apa pun mudah. So sebab tu saya balik semula pada tuan, dia balik pada mindset kita. Mindset kita nak buat personal branding ni, kalau kita nak dapat sesuatu, kita nak dapat follower ke, nak dapat suka kita, kena fikir apa lagi manfaat yang aku boleh beri pada orang di media sosial, di dalam di platform online. So lagi banyak idea sesuatu yang ada di diri kita yang kita kongsi pada orang lain, secara tak langsung follower kita akan naik. Itu yang ini salah satu usaha. Contoh macam apa yang kami buat dekat sini, kita buat perkongsian percuma. Kan? Bila kita beri perkongsian percuma, kadang-kadang konten semua orang rasa 2 jam ni, walaupun 2 jam tapi dapat manfaat. Secara tak langsung ada orang yang baru kenal saya pada hari, ada orang baru kenal Coach Sheila. Ini adalah salah satu something yang kita dipanggil personal branding lah. Daripada orang tak kenal, mula kenal. Siapa yang dekat sini, dekat live ni, dia first time baru kenal saya. First time baru kenal. Ada Nisa dekat situ kan. Kak Atin baru kenal saya, baru kenal. Jadi sebabkan saya beri siapa Coach, siapa baru kenal Coach lah kan. Jadi faham tak? Bila kita beri sesuatu, kita akan mula dapat sesuatu lagi lah. Ini salah satu bukti yang saya boleh tunjukkan. Ni ada soalan Coach Jun. Personal branding better ada kaitan dengan bisnes jugalah kan? Ke kalau macam Syawal je ke, kalau tak ada kaitan dengan bisnes pun tak apa, Syawal juga kena. Ya, kalau tak ada. Cik Puan Syuhada. Macam mana Coach macam tu? Macam contoh kan, saya buat bisnes saya event organizing. Okay, lepas tu saya ada bisnes, antara bisnes saya adalah saya berkongsi tentang digital marketing dan juga bahagian sales. Okay. Okey, sekejap lagi saya masuk kat strategi. Alright, sabar ya Cik Puan, nanti kita share. Ini soalan sama macam Farah tadi. Soalan Farah. Okey, Farah dah ni lah nampak rumput dah. Dah nampak rumput dah tu. Mata dia semua jadi rumput. Okay, so kita dah masuk dekat MA analysis. P pula. P ni adalah platform. Bila kita dah tahu kita punya customer kita siapa, kita kena tahulah dia wujud dekat platform mana. Facebook, IG, TikTok, apa lagi? Google. Kalau di Google ni kita kena, orang boleh jumpa bila kita ada landing page. Contohnya kita ada website ke, kita ada FB page ke. Yang kadang FB page ada orang di dalam FB page business dia, sebab dia nak personal branding, dalam FB page dia pun dia perkenalkan diri dia. So kalau tanya soalan kat Raja tu kan, di personal pun buat, di FB page pun dia ketengahkan diri dia sebab dia nak bawa personal branding, orang kenal. Page tu associate dengan siapa owner dia pun boleh. Okay. So platform. Pasal senang cerita ialah trademark diri anda sendiri. Okey ke macam tu? Betul ke Ain? Dia adalah trademark diri kita sendiri. Kita membawa siapa diri kita. Kita tak perlu jadi orang lain. Tak perlu kata, Datuk Ali Shukri kena buat macam ni gila-gila, Datuk Sri dah kena gidik-gidik baru boleh orang ingat dia. Tak semestinya. Ramai je orang-orang yang tak perlu gidik pun dia ada personal branding dia. Ni Lofa tak perlu pun gidik pun. Siapa lagi? Ustaz-ustaz yang terkenal tu, Ustaz Don, dia tak perlu ni pun. Dia membawa diri dia. So tuan-tuan, sebab tu fasa kedua tadi menganalisa diri. Bila kita kenal diri kita lebih dalam dan mula kita kongsikan apa yang ada pada diri kita pada orang lain dan dia bermanfaat kepada orang lain, automatik kan, insya-Allah orang akan mula kenal kita. So sebab tu tuan-tuan kena explore. Satu, ingat pesan saya, beri. Apa yang nak beri, check balik kat sesiku. Daripada sesiku tu kita kongsikan kepada orang lain. Nanti secara tak langsung tuan-tuan akan dapat
tiba-tiba dapat follower kan. Dan follower yang tu adalah semua yang benda yang berkaitan dengan apa yang kita kemahiran yang kita ada. Macam tu. Okay. So platform. So kena identify platform dan kita kena tahu setiap platform ni dia ada cara approach yang berbeza. Kalau kita masuk Facebook, kita tahu orang yang di Facebook ni kena belajar macam mana orang Facebook ni dia menggunakan Facebook lah. Macam mana cara bahasa dia dan sebagainya. IG pun sama, TikTok pun sama. Jadi bila kita tahu kita punya target market kita ada di setiap platform ni, kita kena explore macam mana cara approach di TikTok, approach di IG, approach di Facebook untuk kita fit content kepada kita punya pelanggan kita. Basically untuk personal branding ni sebenarnya adalah kemahiran kita untuk membina konten. Untuk kita bagi kepada kita punya target market yang berada di platform-platform yang berbeza ini. Okay. So dan masuklah kepada yang terakhir dia panggil strategi. S adalah strategi personal branding. So salah satu strateginya adalah konten. Konten kita kena ada kemahiran untuk buat konten yang kepelbagaian. Baik manusia, terima kasih Kak Ain. Baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Okey. Tanfa'ul mu'minin. Khairukum tanfa'ul mu'minin. Saya dah tak ingat nak ada punya ni. Ayat ni. Coach rata-rata untuk build personal branding ni semua perlu online. Kalau yang online tak berapa nak pandai ni macam mana ya? Sebenarnya yang tak berapa pandai yang nak online ni, inilah masa dia untuk belajar. Sebab dia dah norma baru, satu. Yang kedua, cara paling cepat untuk orang kenal kita adalah online sebab dia percuma. Sebab sebelum ni cara nak menaikkan secara offline ni dia ambil masa sikit lah. Dia platform dia limited. Tapi once bila kita dah masuk kat sini, dunia tanpa sebadan online, kita lebih cepat boleh memperkenalkan diri kita di online. Orang lebih kenal kita. Sebab tu kita kena ambil manfaat platform media sosial terutamanya lah. Kan? Sebab media sosial ni lah yang paling ramai orang duduk. Sebab orang suka berkomunikasi, bersosial kat situ. So kita nak memanfaatkan supaya orang kenal kita di dalam media sosial. Mulakan dengan platform yang kita suka dulu pun tak apa. Kalau kita rajin dekat IG, kita banyak buat perkongsian dekat IG berkaitan dengan apa yang kita ada, kepakaran yang kita ada. Kalau kita kat Facebook, start dengan Facebook dulu. Okay. So content apa? Kita kena rajin buat penulisan dalam bentuk penulisan. Penulisan apa? Nanti kita pecahkan daripada sini. Lepas tu kita boleh share gambar, kita boleh share video, kita boleh buat live. Ini semua kepelbagaian. Sebab orang follower kita ni dia tak ada nak pergi kita punya page ni asyik nak tengok kita tulis je, asyik tulis je, dia akan boring. Orang yang suka ni kejap-kejap dia pergi dekat kita punya personal kita ni, hari ni dia share gambar makan. Hari ni dia buat live pula lah. Ni dia tengah buat tips lah. Dalam penulisan ni ada banyak pula kan. So content. Jadi dan konten ini perlu ada konsisten. Salah pula kat sini pula. Konten ni dia perlu konsisten. Masuk konsisten ni dia tak boleh lah seminggu sekali. Dia kena ada je konten yang kita tulis. Paling kurang 2 hari 1 kali. Tapi kalau anda nak tengok macam mana influencer yang follower dia memang cepat naik, 1 hari dalam 5 ke 6 kali dia akan buat posting. Saya sebab jadual saya penuh memang tak boleh lagi. Saya belum betul-betul explore, belum all out lagi 1 hari sampai 5-6 konten tu lah. Tapi kalau setakat 1-2 tu boleh lagi kan. Jadi tuan-tuan nak kena konsisten dekat personal ni sebab dia personal branding. Dan ingat konten kita tu banyak yang memberi ke ataupun banyak kepada kita banyak bercerita tentang diri kita je. Apa yang bagusnya diri kita ke kan. Kalau kita ada cerita manfaat kita bagi. Tengok macam mana
Ustaz Abid Liu. Setiap kali banyak posting dia, dia pergi beri manfaat kepada orang lain, dia share pada manfaat kepada orang lain. Jadi orang akan terinspirasi dengan apa yang dia buat. So tu pun salah satu konten dan dia konsisten dalam dia share dia punya konten dia. Okay, tu yang pertama. Dalam konten yang kita buat ni, ya, kita kena ada branding. Kat sini kot. Branding. Coach Jul, tadi kan macam Coach Jul bagi tahu kan, kita nak kena update konten kita ni dekat dalam personal branding, dekat dalam contohlah dalam FB personal kita, IG personal kita, Twitter personal kita, TikTok personal kita kan. Tapi kalau dalam konsep Facebooknya, Facebook tu kita ada FB page kan. So kalau macam kita punya FB page kita tu kita letak nama kita pun kita nak update kat situ juga yang sama ke atau macam mana Coach Jul? Boleh. Tuan-puan jangan salah faham saya ada yang dah personal saya chat tanya Coach Sheila. Kenapa Coach Sheila hari ni nampak macam tak sihat? Hilang kegarangan Coach Sheila. Saya tak nak cakap kuat nanti didandin suara saya dengan So this is not Coach Sheila. It's okay. Anda mendapat Coach Sheila yang baru malam ni. Tunggu minggu depan saya akan kembali kepada Coach Sheila garang tu ya. Ada yang masuk pesanan saya kat sini. Comel sangat ayuan. Ya, teruskan Coach Sheila. Balik pada Coach Sheila tadi, dia kalau kita buat page pun buatlah. Kalau page untuk melambangkan diri kita, branding diri kita, so konten pun kena letakkan tu. Macam saya Ijul Lufi, lepas tu ada Ijul Lufi Evolusi page. Saya pun ada konten tu, saya pastikan dalam 2-3 hari sekali mesti ada konten kat sini kan. Dekat engagement di media sosial seperti like, komen, posting orang lain juga termasuk dalam media personal branding, ya Kak Ain, itu pun sangat membantu sebab kita keyword dia adalah kita nak jadi pakar dalam bidang kita. Kita ada kemahiran dalam bidang kita. Jadi kita kena komen dekat tempat yang menunjukkan kita pakar. Contohnya macam kita suka memasak apa semua tu kan. So kita masuk dekat dalam grup apa yang masak apa hari ni apa semua tu, kita buat konten, kita share dekat situ. Jadi kita dapat tarik orang yang daripada situ. Ataupun kita orang share, kita komen, kita bagi pandangan berkaitan dengan apa yang kita tahu dalam keadaan yang baik. So benda tu dia berjaya menarik personal branding. Orang mula kena dia ni bagus bagi pandangan. Kita suka tentang makanan sihat. Jadi kita share, okay, ni salah satu pengalaman saya dalam buat pemakanan sihat dan sebagainya. So kita dapat follower daripada situ. Macam mana kita suka orang buat perkongsian yang bermanfaat dekat komen orang lain, kita kata siapa dia ni pun pergi follow up. Pergi lepas tu follow orang tu. Alright. So bila sebut tentang branding pula. Branding ni kita nak kena konsisten. Contohnya, apa yang kita nak kena alert? Contohnya dari sudut color branding. Pun sedikit sebanyak membantu. Katalah kita suka warna merah dengan kuning. Jadi kadang kita punya poster-poster berkaitan dengan diri kita maintainkan dengan warna merah dengan kuning saja. Ataupun katalah merah dan biru. Merah dan biru saja. Dan kita nak merah dan biru tu sampai satu tahap kita boleh tahu dia punya color code. Ni kalau tuan-tuan tahu berkaitan dengan design, kita tahu dia akan warna tu dia maintain warna yang sama saja. Jadi dia sedikit sebanyak dia membawa kepada kita branding. Kita associate, kalau Coach Hijul dia banyak kepada warna kat poster dia warna merah dengan warna atau warna orange contohnya. So di dalam poster kita bawa kita punya diri kita, brand kita. Contoh Kak Raja color black dengan pink Coach. Okay, good. And then satu lagi adalah tagline. Kalau ada tagline untuk diri kita sendiri pun sedikit sebanyak membantu kepada kita punya branding. So kalau terus menjual dalam FB page tak boleh ke Coach? Okay.
menjawab kepada Andy tu, di dalam page, nanti saya masuk kepada personal pula. Kalau dekat page, dia ada elemen soft sell, dia ada elemen hard sell. Hard sell jual memang direct terus. Memang kita letak promo, kita bagi diskaun, kita minta dia call kita, WhatsApp kita, apa semua. Soft sell ni dia panggil indirectly sell. Indirect sell. Maksudnya kita tak ada pun elemen promo, kita tak ada pun elemen kita tak ada pun elemen minta orang call kita. Kita banyak kita kongsikan tips, kita share pengalaman, kepakaran. Ini dia panggil soft sell. Di dalam page, dia punya ratio dia, hard sell mestilah kurang daripada soft sell. Kadang-kadang 3:1. Ada orang buat 10:1. 10 kali soft sell, baru 1 kali hard sell. Ini strategi di page. Macam tu. Okay, itu satu. Tapi bila di personal, kita boleh keluar daripada, selain daripada soft sell dengan hard sell, ada benda lain yang kita boleh share lagi. Sebab apa? Sebab di page, soft sell pun kita menceritakan pasal bisnes kita. Apa yang berkaitan dengan bisnes kita? Andy, kalau nak jual penapis air, memang kita promote, diskaun, promosi lah, penapis air beli satu dia dapat filter apa semua. Tapi soft sell, kita masih cerita tentang macam mana cara menjaga tips menjaga kesihatan, minum air yang banyak ke apa, berkaitan dengan kita punya produk. Apa lagi? Semua anything berkaitan dengan kita punya bisnes tetapi tidak menjual, bagi tips dan sebagainya. Bila pergi dekat personal, okay, dekat sini antara yang tuan-tuan nak kena explore lah. Tips dia punya term dia adalah, saya panggil titis. Ini untuk yang tadi Farah nak tanya ke dan sebagainya kan. Gunakan kaedah titis. Kaedah titis adalah kita boleh share tentang tips kehidupan. Ataupun kita juga boleh cerita pasal diri kita. Coach Jo dia pun tulis ke supaya tak keluar dekat skrip? Oh, tak ada. Oh, tadi saya tak tunjuk ke? Baru ada. Yang page ni nampak ni, yang ni tadi. Ini ada yang yang paling latest tadi. Oh, okey. Tip adalah tip kehidupan. Kita share tentang tips kehidupan pasal diri kita. So sebab orang sukakan tentang kehidupan dan juga tentang diri kita. Di diri kita ni kita lah. Anything lah, nak kita hari ni dekat mana ke, pergi gambar. Sebab kalau dekat personal kita asyik cerita pasal bisnes, orang kata ni dia tak habis-habis cerita pasal bisnes. Kau tak ada kau tak normal kan? Kau tak ada family ke? Sibuk cerita pasal bisnes je kan? So kita nak menarik orang-orang yang sukakan tentang kehidupan. Jadi kita dapat satu follower yang macam ni lah. Okay. Yang kedua adalah cerita pasal diri sendiri ni maksud dia diri kita, Coach? Anything lah berkaitan dengan diri kita. Selagi kita mengallow orang untuk tahu tentang diri kita lah kan. Level mana lah, ada orang dia ada limit dia. Kadang-kadang dia cerita pasal diri dia saja. Walaupun dia ada family tapi cerita pasal hari ni dia travel ke sana ke sini. Hari ni dia makan apa, diri dia saja. Dia rasa dia suka nak cerita pasal diri dia. Ada orang dia suka pasal diri dia dan keluarga dia. Tapi tentang diri dia, kehidupan harian dia macam mana. So orang nak tahu. Sama ada kehidupan ataupun tips tentang kehidupan. Kehidupan diri dia ataupun tips tentang kehidupan. Okay. Yang kedua adalah info dan tips yang tidak ada kaitan dengan bisnes. Info dan tips yang tidak berkaitan tetapi ada kaitan dengan kita punya sesiku.
yang kita dah keluarkan tadi tu. Contoh macam Farah tadi, Farah kata Farah ngajar tuition tapi Farah menjual. Apakah satu benda yang Farah suka, kan? Farah suka lagi yang Farah suka share. Contoh cerita tentang keluarga. Farah cerita tentang keluarga. Ceritalah tentang keluarga, lepas tu tips tentang kekeluargaan, tips info tentang ni, cerita tentang benda tu. So tu adalah info dan tips. Okay. Yang ketiga adalah trending. Apakah yang tengah trending sekarang yang kita boleh ambil ibrah daripada trending ke? Kita nak cerita ibrah ke? Kita nak record balik ke? Kan? Contohnya macam tadi kita ada pengumuman tentang apa pemerkasaan kan? So kita share balik poster tentang pemerkasaan tu ke? Record balik. Tahu ibrah apakah pengajaran yang kita dapat daripada PKP 2.0 ni. Apa yang tengah trending kita kupas semula kan. Kita kupas ibrah tu macam tinggi sangat ayat dia. Kita kupas semula tentang benda yang trending tu. Okay? Yang orang dapat sesuatu daripada situ. 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah baru kita masuk tentang iklan. Dekat sini lah kita masuk soft sell atau hard sell. Dan yang kelima adalah saya panggil suka-suka. Suka-suka. Saya nak jadikan dia test kan, suka-suka lah. Ni kalau kita nak buat humor ke, benda-benda mengarut ke, tapi yang okey lah kan. Kita anything yang buatkan orang, sebab orang suka, kita kena faham media sosial ni tempat orang melepaskan stres kan. Jadi dia nak benda-benda yang santai, konten-konten yang santai. So kita boleh sharekan tentang ini, anything, suka-suka. Okay. So ini yang tuan-tuan nak kena explore lah. So, mari kita tengok kepada apa soalan-soalan. Coach satu, okay, saya pergi patah balik. Maaf nak tanya coach, selalu stuck nak buat konten, ada tak tempat yang kita boleh rujuk untuk buat konten? Adakah tempat yang kita boleh rujuk untuk buat konten? Nanti boleh masuk dalam konten marketing punya kelas lah Kak Ibah ya. Nanti kalau kita rasanya nanti kita boleh buat satu sesi one take note content marketing. Kita boleh buat nanti buat satu perkongsian nanti tentang content marketing. Coach, satu cabaran sediakan konten is masa. Boleh bagi tip coach nak uruskan masa buat konten. Kalau saya ambil 1 hari untuk buat konten dan semua berkaitan dengan TTS tu, yang mana yang saya nak share, saya buat 1 hari mungkin dalam 4-5 konten, saya simpan dekat dalam satu bank book, bank nota saya, sama ada di phone yang ada apps ke ataupun dekat dalam Google Docs. And then baru daripada situ bila saya perlukan nanti saya akan buat post kat situ. So saya banyak ambil satu masa, saya cari masa yang saya 1 hari yang saya lapang untuk buat banyak konten. Yang kedua adalah waktu. Waktu kadang-kadang saya punya waktu yang paling banyak idea mungkin pada sebelum saya tidur ataupun seawal pagi saya bangun tidur. So at least saya akan peruntukkan waktu tu lah untuk saya bina konten. Saya sebenarnya tak faham sangat kenapa orang nak cerita perihal diri. Sebenarnya perlu ke? Interesting betul lah diorang. Interesting soalan Lina tu kan. Inilah dia social media Lina kan. Dia manusia, dia suka dalam istilahnya suka tengok kehidupan orang lain. Dengan melihat kehidupan orang lain tu dia rasa macam ada orang dia terinspirasi kan. Ada orang dia
suka jaga tepikan orang lain kan. Macam-macam lah, manusia suka melihat orang lain dari sudut positif ataupun negatif kan. Jadi kita disebabkan situasi macam tu, kita nak buat macam tu jugalah. Kita sebabkan lagi ramai orang nak tahu kehidupan orang lain, kita kena kongsikanlah kehidupan kita yang menyebabkan orang boleh dapat manfaat. Itu pun yang Rasulullah ajar kita. Kita ni diturunkan untuk beri manfaat kepada orang lain. Jadi kita kena tunjukkan manfaat tu kepada orang lain. Macam itulah cara dia. Sebab ada satu kisah tu saya pernah dengar, dia terinspirasi masa tu dia follow satu FB seseorang. Dia terinspirasi dengan kisah hidup orang itu. Orang itu macam mana dia sebagai seorang ibu contohnya, yang mempunyai 4 orang anak, 3 orang anak yang ada OKU pembelajaran, yang mana beliau ni berkorban sampai belajar sampai keluar negara, terpaksa meninggalkan anak-anak sebab nak memperjuangkan anak-anak OKU yang dalam pembelajaran. Disebabkan dia berkongsi tentang kehidupan keluarganya itu. Okay, kalau kita fikir, nak kena cerita hal kita ke orang kan? Okay. Tapi niat dia adalah supaya apa yang berlaku pada keluarganya itu mungkin pertama boleh memberi inspirasi pada orang. Yang kedua lagi adalah mungkin orang yang mempunyai masalah yang sama boleh mendapat inspirasi, boleh mendapat semangat dan macam ni rupanya cara urus keluarga untuk ada anak-anak macam ni. Tapi bagi orang yang tak mengalami situasi macam dia, bila tengok perkara tu mengambil kisah yang untuk kita lebih faham pula kepada orang yang mempunyai anak-anak yang begitu. Tak adalah menjadi masyarakat yang duk sibuk mencaci anak-anak orang yang OKU contoh gitu. Itu antara dari segi sudut positifnya. Okay. Dan that's why bila kita nak kongsikan, kita jadikanlah kisah hidup kita tu supaya kita niatkan semoga ini adalah asbab untuk bantu kita masuk syurga nanti. Macam gitulah. Janganlah pula kita pergi kutuk suami kita dekat dalam FB kan. Itu macam tak memberi manfaat kepada orang lah pula kan. Boleh Cik Malina? Keyword dia adalah yang Coach Sheila share ni adalah keyword dia niat. Bila buat sesuatu tu dia bergantung kepada niat. Kita jangan menanggungjawab apa orang tu buat. Fikir dia ni niat ni nak menunjuk diri ke. Kita jangan fikir pasal orang, tapi kita fikir pasal apa yang kita buat ni niat. Orang akan cakap apa-apa tentang diri kita, tapi kita tahu niat kita untuk apa kan. Sebab tak salah, contoh macam orang nak bagi derma kan? Dia nak bagi derma secara sembunyi, dia nak bagi derma secara terang-terang. Sedangkan Rasulullah pun bagi tahu nak derma ada dua cara, boleh secara sembunyi-sembunyi, boleh jadi terang-terang. So kalau kita nak derma terang-terang, balik pada niat kita. Tujuan kita dengan kita niat menderma terang-terang ni, orang nampak, orang terinspirasi, orang pun nak turut menderma. So bagus apa? Macam itulah. Jadi kita tak perlu pun risau tentang, tak perlu judge sangat apa yang orang luar buat, tapi kita balik semula pada kita, apakah niat kita bila kita nak kongsikan. Itu yang Ustaz Abili buat kan. Kalau ikutkan style dia, cakap kenapa lah nak cerita kau pergi tolong orang lah, pergi sana lah, ni sibuk ni, masuk ni, panjat ni. Tak payah ceritakan, boleh simpan sendiri. Tapi berapa ramai orang terinspirasi dengan kisah Ustaz Abili tu, dan berapa ramai orang yang turut bangun, bantu turun padang, ada yang keluar TV, lepas tu dia convert Islam, dia masuk Islam dan sebagainya kan. Okay, so coach, kalau kita nak share tips sesuatu, sekejap mana lagi tips ini perlu ada setiap hari ke coach? Jawapan dia tak perlu setiap hari lah, tapi dalam seminggu tu bagus kalau kita ada elemen titis ni kan. Kadang-kadang copywriting kena power kan coach? Copywriting kena power. Copywriting power bila kita ada elemen emosi. Sebab duduk manusia dekat dalam media sosial ni, dia sangat beremosi. Kalau kita berjaya touch emosi, consider power lah copywriting kita kan. Sebab orang share disebabkan orang teremosi dengan kita punya penulisan. Coach, kalau kita nak share tips sesuatu itu, bolehkah kita ambil daripada Google? Boleh.
Andy, tinggal lagi kita kena take note. Kita ambil daripada sumber mana. Dan setiap ilmu yang kita kongsikan dia ada disiplin dia tersendiri. Contoh kalau Andy nak ambil hadis, kadang-kadang kita kena check dulu hadis ni hadis yang betul ke, hadis yang dhaif ke, apa kena check. Benda tu kena pastikan rujukan tu dia daripada sumber tu yang sumber yang sahih lah. Ataupun banyak sumber yang mengatakan benda tu, kita ada something yang kita boleh defend. Kalau orang attack kita, kita tahu saya ambil ni daripada sumber mana. Okay. Dan kalau kita nak ambil tepat-tepat, kita copy paste, itu dipanggil plagiat. Kena kredit kepada orang tu. Jangan kita main copy paste tapi kita assume tu datang daripada kita. Itu tak bagus. Kalau kita nak ambil, kita pelbagaikan penulisan tu, kita inovasikan, contoh ada 4 point tapi kita ambil 4 point tu tapi kita tulis ikut pemahaman kita, benda tu tak salah. So kita nak dapatkan ilmu tu je. 5 tips, kita cari 5 tips tu, kita dapat daripada 2-3 website, kita tulis balik ikut pemahaman kita. Yang tu tak ada masalah. Okay. Saya tak perlu nak dedahkan semua sisi kehidupan pada media sosial. Pilih yang memberi makna dan kebaikan. Jika tak simpannya untuk dia. Betul, Cik Zul. Okay, ikut apa yang kita nak share saja. Ya. Ada kata nanti kan apa fake lah apa kan. Ikutlah. Kita balik back to our niat. Betul. Okay. Ya betul, nak semua kita okey. Betul kita kan tak ada sale. Okey. Tengok ramainya orang lagi susah daripada kat sini. Lagi satu jadi apa-apa baik. Okey. Tak suka tengok bila ada share negatif kat wall FB, sedih rasa. Kak Ibah, itulah. Kadang-kadang kita akan rasa macam sedih bila tengok benda-benda yang negatif kan. Dan bila kita share sesuatu, kita kena ingat sesuatu lah kan. Apa benda yang kita buat, tak semua orang suka. Itu je. Kan? Kita buat benda baik macam mana pun, ada je orang yang tak suka. So, jangan fikir pasal orang yang tak suka tu. Fikir pasal niat kita yang boleh beri manfaat pada orang lain. Sebab YouTube pun, kalau pergi buka YouTube ke, pergi tengok video Ustaz Abidu, tengok ada je orang letak dislike tu. Pergi buka YouTube bacaan Al-Quran, ada je orang dislike. Kan? Dia ada je manusia yang dalam hidup ni dia memang suka tekan button dislike. Macam tu lah. Ada je orang yang tiba-tiba dia macam out of nowhere dia datang dia kutuk je. Tiba-tiba je nak tinggalkan benda yang negatif. So abaikan, selagi lebih ramai orang dapat manfaat, okey. Unless kalau kita buat posting tu ada 500 orang kutuk berjamaah, 1 orang je yang puji, yang tu ada satu yang kita nak kena check balik lah. Perlu tak letak tagline yang kau cakap pasal branding tadi. Tagline tu perlu letak hashtag. Bergantung. Nak letak hashtag boleh, nak tak letak hashtag pun boleh. Kalau tengok pada tempat. Facebook, tak letak hashtag pun tak apa. Kalau nak letak hashtag, boleh je. Sebab Facebook dia tak berapa impact sangat kalau tuan-tuan meletakkan hashtag di Facebook. Kecuali untuk cari. Tapi kalau di Instagram, ya hashtag memainkan peranan untuk orang cari dan dia boleh dijadikan macam nak jadikan branding, nak buat tagline guna hashtag pun boleh. Macam tu. Okay, so rasa malam ni itu saja yang saya boleh kongsikan. Harap ada manfaat. Kalau ada idea tak nak tambah friends di FB. Kak Iman nak tambah friend kat FB Okay, personal. Coach Jul, okay sekarang semua yang ada dalam Zoom ni cari Kak Ibah punya ni. Cara nak tambah friends kat FB kan. Bagi link dekat dalam chat tu, nanti semua orang follow sekarang. Okay. Okay, so Kak Ibah nanti kita rasa boleh buat ni lah kan? Boleh buat satu sesi pasal nak tambah friend. Salah satu Kak Ibah saya boleh bantu adalah buat personal branding. Tips yang saya bagi tu start buat. Kongsi benda manfaat, insya-Allah friend Kak Ibah akan bertambah secara tak langsung. Macam tu. Ya. Okay, so berapa ramai dapat manfaat daripada sesi pada malam ni? Tuliskan kena tulis perkataan apa Tulis Alhamdulillah. Kalau non-Muslim boleh cakap value. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak Kak Raja, terima kasih. Wan, tengokkan dekat ni dekat dalam page.
Ada apa-apa soalan ke ataupun respon, boleh sebut nama orang yang respon tu lah. Kak Raja, Kak Tin, Alian, Lina, apa lagi ni? Umi Ramzila, Cik Puan Syuhada, Siti Hajar, Tengah hang. Farah, Andy. Okay. Tak ada soalan. Tak ada sila tengok. Saya dulu ada FB yang memang penuh MK tapi kena kick oleh FB. Itulah kehidupan Kak Ibah kan. Kita perlu bila menumpang di rumah orang ni, di Facebook ni, ikut suka hati dia kan. Tiba-tiba dia halau kita dari rumah dia. Dah masuk balik, kosong balik kan. Tapi itulah. Dan teruskan Kak Ibah insyaAllah. Dan naikkan balik follower tu. Dan kalau dah pernah capai, maksudnya lebih boleh capai lagi dan boleh buat lebih baik lagi daripada tu. Okay, alhamdulillah. Assalamualaikum Kak Sijo. Waalaikumsalam Puan Nurlida, apa khabar? Alhamdulillah. Masih tak pandai lagi nak type apa ni, nak type macam dia orang ni ha. Seronok tengok tapi tak pandai. Sila. Terima kasih perkongsian malam ni. Sama-sama. Tak pandai nak komen. Terima kasih juga Coach Sheila. Assalamualaikum. Kami di in the midst of marathon program kan. Daripada hari Sabtu hari tu di Penang 2 hari, lepas tu Isnin gerak ke Johor 2 hari, lepas tu ni Melaka hari ni esok ada program. So ambil peluang malam ni lah untuk kongsikan ilmu. Doakan kami dapat terus menerus untuk kongsikan ilmu ni. Cari masa. Kalau fikirkan secara mindset perasaan malam ni nak rehat je. Tapi sebabkan dah kita rasa ada sesuatu yang kita nak kongsikan, so why not agar dapat manfaat lah orang tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, insyaAllah. Tetak pula cik tu. Sesiku dan tetak satu kena siku, satu kena tetak. Okay, personal branding Coach Sheila dah berubah dah Cik Zul. Selalu Cik Zul kena marah kan. Okay, sebenarnya insyaAllah kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Terima kasih semua yang ada pada malam ni. InsyaAllah minggu depan kita akan update lagi. Setakat ni kita dah buat 5 sesi. Masuk minggu depan nanti kita boleh cadangkan apa topik-topik yang berminat. Satu lagi sebelum tuan-tuan nak saya nak kongsikan satu perkara kan, kepada tuan-tuan tentang saya nak tunjukkan tentang program kita yang lambat lagi tapi kan tuan-tuan nak kena, nama program kita ni adalah program Facebook kan. Program Facebook adalah program yang kita akan, ini adalah kali kedua ke ketiga kita buat program ni. Kita nak share tentang untuk fokus pada Facebook. Facebook marketing diagnostik, macam mana kita nak check apakah situasi-situasi di kalau siapa buat bisnes, apa yang dah anda buat, apa yang anda patut buat, benda basic yang mungkin tertinggal. Customer journey, kita ajar macam mana journey seorang pelanggan daripada dia masuk ke Facebook sampailah dia keluar kat Facebook tu, sampai dia jadi customer. Macam mana kita nak melihat tracking dia punya customer journey, baru kita tahu strategi apa untuk kita tackle customer journey. Marketing campaign, kita akan ajar macam mana nak buat marketing campaign, macam mana nak buat konten apa yang sesuai untuk kita punya business page kita. FB Ads funnel, macam mana strategi untuk apakah funnel yang penting dalam FB Ads, dan juga macam mana nak setting iklan berbayar, FB Ads strategi kan. Dan dekat sini juga kita akan bagi bonus skill copywriting, tutorial cara buat copywriting, video. Lepas tu video tutorial untuk nak buat FB live kan. Teknik hasilkan video marketing dalam tempoh kurang daripada 7 minit kan. Menggunakan app saja. Dan rakaman ni kita akan bagi siapa yang datang ke siapa yang bayarlah register program ni. Kita juga bagi online group support selama 30 hari kan. Total kalau tengok harga-harga merah ni saja kan. Harga merah je, harga dia dah semua je 597. Tak termasuk harga program Facebook tu sekali. Dan siapa yang mendaftar 30 orang yang pertama, kita akan bagi free rakaman video berharga RM99. Macam mana nak setting iklan berbayar menggunakan smartphone saja. Sebab kita akan ajar menggunakan laptop. Lepas tu kita akan ajar macam nak setting iklan menggunakan smartphone.
So ni yang akan datang lah yang kita akan buat pada ni. So macam mana nak tahu program ni kita akan buat pada hari Sabtu. Kita baru buat minggu lepas. Jadi kita break kejap. Bulan depan kita buat pada 17 April bulan puasa kan. 10 sampai 4.30. Value program ni 1,000 lebih kan. Tapi kita akan buat satu launching untuk program ni pada 1 April. 1 April lagi 2 minggu lagi ni. Kita akan buka 4 jam saja dengan harga RM97. Harga ni memang berbaloi, boleh tanyalah siapa yang dah pernah pergi program Facebook kita, memang ini bukannya harga. Ini bukan harga yang sepatutnya lah sebenarnya kan. Tanyalah siapa yang dah pernah pergi ke Facebook ni, tapi kita buka 4 jam je ni. Kalau tak selepas 4 jam kita akan harga naik. So tolong take note pada tarikh ni. Kalau nak tim kita ingatkan, tuan-tuan kena bagi tahu kepada orang yang bagi link Zoom tu. Macam mana boleh dapat link Zoom tentang sesi kita pada malam ni? Tanya dengan dia supaya tolong dia ingatkan anda ketika menjelang launching ni. Kalau tak, terlepas dengan harga RM97. Ingat 1 April hari Khamis 10 pagi hingga 2 petang. Nanti minta dengan dia link untuk nak mendaftar ni macam mana. Tapi pembelian ni hanya kita buka bermula pada 1 April pukul 10 pagi hari Khamis. Sekarang kalau nak register pun tak boleh. Memang kita saja bagi ni untuk orang kita launching pada 1 bulan April. Okay. So kalau pergi pun kat kita punya ni link pun kita tak boleh nak daftar lagi sebab memang kita buka pada 1 April. Okay. So kepada yang tengok live kita punya page, anda boleh tinggalkan tulis kat situ nak Facebook dekat komen, nanti kita punya team akan masukkan anda dalam satu grup yang boleh kita selalu update lah tentang ni. Kadang-kadang terlupa kan nama lagi kan. So nanti daripada seminggu sebelum tu kita akan start remind lah tentang pelancaran kita. Ni untuk yang berminat untuk dapatkan harga, dia panggil harga tak masuk akal lah. Memang saya nak bagi apa? Harga apa? Sayang. Sempena Ramadan. Ingatkan Syawal panggil siapa sayang. Tiba-tiba je sayang. Kenapa? Okey. Yang sayang yang dekat tengah, dekat duduk kat lalang. Okey. So macam tu lah. Nanti boleh dapatkan dia punya ni, bagi tahu. InsyaAllah nanti kalau ada rezeki boleh jumpa kita dekat dalam program Facebook. Ya? So itu saja. Terima kasih semua untuk malam ni. Jumpa lagi pada minggu hadapan di tajuk yang lain. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Jumpa minggu depan. Kushila Garang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Saya off dulu ya sessionnya. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Alright.